أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin-hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada diri tuan-tuan puan-puan sekalian supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai mereka yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang berhak, yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan orang-orang yang mudah menyerah diri, yakni orang-orang muslim. Bagaimana bertakwa kepada Allah dengan takwa yang berhak untuknya? Adalah dengan kita sedaya upaya melakukan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala suruh kita salat, kita salat. Allah Subhanahu wa taala suruh kita puasa, kita puasa. Allah Subhanahu wa taala suruh kita bayar zakat, kita bayar zakat. Demikian juga kita jauhi larangannya, itu takwa. Apabila Allah Taala larang kita untuk mendekati zina, kita tidak melakukan zina, dan apa-apa yang membawa kepada zina. Allah Taala melarang kita daripada meminum ataupun memakan benda-benda yang kotor, benda-benda yang boleh memabukkan akal kita. Kita tak buat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita daripada berjudi ataupun melakukan pertaruhan. Kita tinggalkan semuanya. Itu adalah takwa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada diri kita, tidak ada kebaikan langsung untuk Allah. Langsung tidak ada apa-apa kebaikan jika Allah Subhanahu wa taala suruh kita lakukan sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa taala suruh kita berpuasa ataupun menunaikan salat, tidak ada kebaikan itu balik kepada Allah Taala. Kita tukar mic ya. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita lakukan tidak ada langsung balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim, hadis qudsi melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ceritakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hamba aku, jikalah orang yang di awal di kalangan kamu sehingga yang akhir di kalangan kamu, manusia kamu, jin kamu, kesemuanya bertakwa di atas satu hati manusia yang sangat bertakwa. Jika semua kita bertakwa, Allah SWT kata ma zada dhalika, tidak bertambah yang demikian itu pada kerajaan aku, sikit pun tak bertambah. Kemudian Allah SWT sambung lagi, ya ibadi
"Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a." Jika orang yang awal di kalangan engkau hingga yang last di kalangan engkau, manusia engkau, jin engkau, kesemuanya sejahat-jahat manusia, tidak bertambah pun, tidak berkurang pun kerajaan aku sedikit pun. Demikian nak beritahu kepada kita, amal yang kita lakukan, sebulan kita berpuasa, tidak ada satu kebaikan pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kebaikan itu akan balik kepada diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala tak berhajatkan kepada apa sahaja yang kita kerjakan, apa yang Allah harapkan daripada puasa kita. Allah Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah juga, ada beberapa tujuan Allah Taala suruh kita berpuasa. Tetapi objektif ataupun tujuan yang paling utama Allah Taala suruh kita berpuasa adalah, Allah Taala sebut, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai mereka-mereka yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, supaya nanti, la'allakum, supaya kamu nanti tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Demikian apa yang Allah Ta'ala harapkan daripada kita, daripada puasa kita adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah bagaimana kita jaga diri kita daripada langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana kita berpuasa tempoh hari. Kalau kita tahu latihan kita pada bulan Ramadan tempoh hari, kita tak makan, kita tak minum, kita hanya makan dan minum apabila tenggelam matahari. Kenapa kita tak makan? Kerana Allah tak kasih kita makan. Itu adalah salah satu cara bertakwa kepada Allah. Jadi apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, apa yang melanggar perintahnya, kesemuanya kita tinggalkan. Kenapa kita tinggalkan? Allah tak kasih buat. Tuan-tuan, jadi kita kena dalami maksud sebenar kita berpuasa pada bulan Ramadan yang lepas. Hadirin hadirat rahmati Allah, Allah Ta'ala apabila dia anugerahkan kita pada bulan Ramadan, dia anugerahkan kita bulan Ramadan, Allah Ta'ala bagi tahu di dalam surah yang sama, dalam ayat yang sama, selepas daripada Allah fardukan puasa, Allah bagi tahu juga tadi, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudan lin-nas, petunjuk kepada manusia, dan penjelasan daripada petunjuk, dan juga berkenaan perkara-perkara yang benar dan juga yang salah. Sesiapa yang menyaksikan bulan ini, maka hendaklah dia berpuasa. Siapa yang sakit atau bermusafir, maka ganti pada hari yang lain. Kemudian Allah sebut satu benda yang besar, Allah mahu kamu senang dan Dia tak mahu kamu susah. Apabila Allah anugerahkan kepada kita bulan Ramadan, Dia bagi tahu Dia nak kamu senang, Dia tak mahu kamu susah. Jadi para mufassir, para ulama tafsir melihat ayat ini, selain daripada mereka faham Allah Ta'ala bagi kita berpuasa 30 hari serentak itu lebih mudah, 30 hari berpuasa lebih mudah daripada Allah fardukan kepada kita sebulan puasa 3 hari. Kalau tiap-tiap bulan kita wajib puasa 3 hari, payah kan? Lebih mudah untuk kita berpuasa 30 hari terus. Ulama boleh faham daripada ayat itu, Allah mahu kamu senang, Allah tak mahu kamu susah. Yang pertama. Dan yang keduanya, apabila Allah sebut Allah mahu kamu mudah, Dia tak mahu kamu susah, maksudnya jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak kurniakan bulan Ramadan kepada kita, kebanyakan orang apa yang nak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada, melainkan solat fardu kita lah. Adalah sikit itu pun tertinggal-tinggal, lambat-lambat hujung waktu. Kalau tak kerana Ramadan, tercari-cari kita amalan di akhirat esok. Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan bulan Ramadan sebagai satu lubuk untuk kita mencari pahala, membawa diri kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan memudahkan seterusnya untuk kita masuk ke dalam syurga.
Itu maksud yuridullah bikumul yusra. Allah mahu kamu senang dan Allah tak mahu kamu susah. Bukan sekarang, nanti. Allah sambung lagi, walitukmilul iddah, supaya kamu mencukupkan bilangan-bilangan hari. Alhamdulillah, kesemua kita ataupun kebanyakan kita telah berjaya mencukupkan bilangan hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu membesarkan Allah di atas petunjuk yang telah diberikan kepada kamu. Jadi hari ini kita berkumpul tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita mulakan sebelum kita salat hari raya tadi, kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lebih besar, Allah lebih besar. Akbar isim tafdil dalam bahasa Arab, maksud dia lebih besar. Jadi maksud dia apa? Allah itu lebih besar dari segala-gala yang kita nak. Seperti mana kita puasa, kita tak makan, kita nak makan, tapi Allah tak bagi makan, kita dahulukan Allah. Demikian, begitulah kehidupan yang patut kita lalui saban hari. Iaitu apa sahaja yang kita lakukan, Allah lebih besar daripada apa yang kita mahu. Itu maksud Allahu Akbar. Wala'allakum tashkurun, dan supaya nanti kamu menjadi orang-orang yang bersyukur, yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كرباتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, khususan ala afdalihim wa khatamin nabiyyin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ba'da an aqula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan diri tuan-tuan supaya kita semua bertakwa kepada Allah dengan takwa yang layak untuknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Syawal yang kita lalui adalah kejayaan ataupun keraian kejayaan kita pada bulan Ramadan yang lepas. Apa kejayaan kita? Kita berjaya menahan diri kita daripada melakukan benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Oleh kerana itu, janganlah pada sambutan hari kejayaan kita, hari kemenangan kita hari ini, berjaya melawan hawa nafsu, berjaya melawan syaitan, pada hari pertama ini jugalah kita melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci dan larang. Jadi sebab itu, jaga-jaga kepada mereka yang gembira sangat Syawal. Kenapa anda gembira? Kenapa anda gembira? Adakah kerana anda telah berjaya habiskan bilangan-bilangan hari? Ya, itu betul. Adakah anda berjaya menang melawan nafsu anda raikannya? Ya, itu betul. Jika anda gembira kerana anda boleh balik kepada kehidupan yang lama, iaitu terus melakukan dosa, dapat lifestyle yang hari itu, kembali balik kepada keadaan asal anda, iaitu suka buat dosa, maka ini adalah perkara yang salah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi saya berpesan kepada diri saya juga dan kita semua, teruskan melakukan amal-amal soleh. Kalau kita dahulunya salat pada awal waktu, teruskan salat pada awal waktu. Kalau kita hari itu pada bulan Ramadan, salat berjemaah, salat berjemaah. Kalau berjalan raya kejap lagi, ada waktu untuk salat, kita salat di masjid. Kalau tak dapat, salat di rumah yang kita ziarah itu. Teruskan amalan yang baik itu,
amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya akhiri khutbah saya dengan mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidul Fitri. Aidukum Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.